A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Natasha Ala binti Kamsul 034581 daripada Ijazah Sarjana Muda Usuluddin Semester 7 akan membentangkan mengenai pembentangan istilah sufi iaitu As-Satru wa Tajalli. Sebelum itu jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Syed Hadrul Latfi di atas peluang yang diberikan untuk saya membentangkan pada kali ini. Baiklah, saya teruskan kepada pembentangan saya mengenai As-Satru wa Tajalli. As-Satru wa Tajalli pada pembentangan saya pada kali ini akan saya bahaskan daripada 3 kategori. Yang pertama daripada segi ta'rif dan yang kedua hadis, yang terakhir adalah daripada segi golongan. Perbahasan daripada segi ta'rif As-Satru. As-Satru bermaksud tertutup hijab daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Iaitu bermakna ingatannya mereka ini kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah ingat pada setiap masa. Mereka ini juga tidak dikurniakan kasyaf, iaitu hakikat kehidupan dalam mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya mereka ini ingat kepada Allah dan ada kalanya mereka ini lalai dalam mengingati Allah Subhanahu wa taala. Manakala bagi konsep At-Tajalli, At-Tajalli bermaksud terbuka hijab dalam mengingati Allah Subhanahu wa taala, yakni ingatannya setiap masa dan setiap detik sering tertumpu kepada Allah. Mereka ini dikurniakan kasyaf sehingga tampak jelas pada pandangan mereka itu akan hakikat kasyaf itu sendiri. Sebagai contoh, apabila diceritakan mengenai neraka, seolah-olah mereka ini nampak akan azab neraka itu pada pandangan mereka sendiri. Ada yang sehingga pengsan dan ada sehingga histeria disebabkan takutnya akan azab neraka itu sendiri. Mereka ini juga tidak sesekali lalai dan leka dalam mengingati Allah Subhanahu wa taala kerana hanya Allah yang menjadi tumpuan hati khusyuk mereka. Perbahasan saya yang kedua mengenai dalil daripada hadis As-Satru dari Abu Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala itu membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubatnya orang yang berbuat kesalahan di waktu siang dan juga membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubatnya orang yang berbuat kesalahan di waktu malam. Demikian ini terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat. Hadis riwayat Muslim. Daripada sini boleh kita lihat bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemaaf, di mana Allah sentiasa menerima taubat hamba-Nya yang sering lalai dan selalu berbuat dosa kepadanya. Apabila siangnya kita berbuat dosa, maka malamnya Allah membuka pintu kemaafan buat kita, hamba yang sangat-sangat hina ini, dan begitulah juga yang sebaliknya. Bagi konsep At-Tajalli, Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sungguh aku selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih daripada 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Dapat kita lihat di sini bahawa istighfarnya Nabi Muhammad SAW bukanlah disebabkan lalainya baginda dalam mengingati Allah, tetapi disebabkan hati baginda diselaputi dengan anwar, yakni cahaya, yang di mana menyebabkan baginda terlalu mengingati Allah sehingga tidak boleh mengerjakan hal-hal duniawi yang lain. Untuk perbahasan saya yang terakhir adalah mengenai golongan. Golongan As-Satru wa Tajalli. Golongan yang pertama adalah orang awam, yang mana orang awam ini terdiri daripada masyarakat sekeliling. Manakala golongan yang kedua adalah golongan Khawas, yang terdiri mereka ini daripada para solihin, para nabi dan para awliya. Golongan orang awam sentiasa berada dalam keadaan As-Satru, manakala golongan orang Khawas sentiasa berada dalam golongan At-Tajalli. As-Satru boleh dipecahkan kepada dua. Yang ini yang pertama golongan awam dan yang kedua Khawas.
Golongan awam. Bagi golongan awam, as-satru adalah satu hukuman. Kenapa? Kerana mereka sering lalai daripada mengingati Allah dan sering kali melupakan Allah dengan sibuknya mereka kepada hal-hal duniawi semata-mata. Manakala golongan Khawarij, bagi mereka itu as-satru adalah satu rahmat. Kerana apa? Mereka terlalu mengingati dan melupakan Allah sehingga mengabaikan hal-hal keduniaan yang lain. Andainya Allah tidak menutup hatinya, maka hatinya akan menumpukan setiap perkara terhadap kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, sehingga kan perkara lain pada pandangan mereka itu menjadi tidak bernilai. Bagi at-tajalli hanya terjadi kepada golongan Khawarij semata-mata. Kerana golongan Khawarij ini setiap masa mereka ini hanya mengingati Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada perkara lain. Sebagai contoh, golongan Khawarij Imam Abu Hanifah. Boleh kita lihat bahawa Imam Abu Hanifah itu sendiri, beliau boleh melihat bagaimana itu hadas. Betapa tajalli, betapa terbukanya hijab beliau sehingga kan beliau boleh tampak pada pandangan beliau bagaimana rupa hadas itu sendiri. Peringkat at-tajalli berada pada peringkat yang melebihi tingkatan yakin yang 100%, di mana peringkat at-tajalli ini berada pada peringkat yang paling tertinggi. Sekian sahaja pembincangan saya pada kali ini. Sebelum saya mengundur diri, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di kota tinggi. Selesai sudah tugasan diberi, di lain masa insya-Allah kita bersua lagi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.